di kawasan perkampungan orang asli. Untuk makluman yang berhormat, pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dan ameniti sosial di perkampungan orang asli melibatkan pembinaan seperti balai raya, gelanggang serbaguna, jambatan dan gabion. Berdasar rekod kita untuk projek ameniti sosial di Negeri Sembilan, kalau tahun 2022 sebanyak 55 buah, iaitu yang melibatkan kos 934,000, manakala tahun 2023 47 projek yang melibatkan 1,867,60 ringgit 60 sen. Untuk bantuan rumah untuk Negeri Sembilan, 2002 46 yang melibatkan kos 2,523,100. 2023 63 buah projek yang melibatkan 3,625,900. Bagi Jelebu untuk PEMS 2023 ada 7 projek, 7 yang melibatkan kos 705,000. Manakala program bantuan rumah orang asli untuk 2023 ada 7 buah yang melibatkan kos 156,000. Itu untuk dari sudut kemudahan sosial. Seterusnya YB Seputih bertanya. Speaker, Menteri, boleh saya mohon sedikit penjelasan? Boleh. Speaker, Timbalan Yang Di-Pertua, Yang Berhormat Menteri, yang saya sebut soal perumahan pertama ya. Tapi ada 2 perkara. Satu, perumahan yang telah Yang Berhormat Menteri sebut tadi. Ya. Tetapi saya dapatkan detail nanti kerana beberapa perkara yang berkaitan dengan kelulusan berkenaan. Ya. Yang saya sebut dalam perbahasan saya ialah perumahan untuk keluarga Islam yang memeluk agama Islam. Ini belum lagi diberi perhatian pertama. Yang keduanya ialah oleh kerana perumahan keluarga Islam yang tidak mendapat pendapatan dan perumahan khas untuk mereka, maka keluarga ini masih tinggal dengan keluarga asal mereka. Ini saya minta penjelasan. Terima kasih, Speaker. Terima kasih Yang Muhammad Jelebu. Satu lagi isu sebenarnya tertinggal ni berkaitan dengan penempatan orang asli yang memeluk agama Islam itu tadi. Menurut perkara 11 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan, melindungi kebebasan beragama dan menyatakan setiap individu berhak menganuti dan mengamalkan agamanya. Namun begitu, kebebasan beragama diamalkan di mana hak-hak kepercayaan agama-agama yang lain selama mana ia tidak mengganggu ketenteraman, menyusah dan tidak membawa kepada mudarat mana-mana pihak. Akta Orang Asli 1954, Akta 134 diwujudkan bagi pelindungan kesejahteraan dan kemajuan orang asli di Semenanjung Malaysia. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Seksyen 4 Akta 134, Ketua Pengarah Jakua bertanggungjawab bagi pentadbiran, kebajikan dan kemajuan am orang asli dengan syarat tiada apa-apa jua dalam seksyen ini boleh disifatkan sebagai menghalang mana-mana ketua orang asli daripada menjalankan kuasanya dalam perkara adat dan kepercayaan orang asli dalam mana-mana masyarakat orang asli dan mana-mana kumpulan etnik orang asli. Berdasarkan hak kesemarataan yang dinyatakan di dalam Perlembagaan Persekutuan, Kementerian melalui Jakua telah melaksanakan pelbagai pembangunan infrastruktur di 853 kampung orang asli seluruh Malaysia yang melibatkan pembinaan rumah, jalan perhubungan desa, bekalan air dan sebagainya untuk kepentingan masyarakat orang asli. Namun begitu berkaitan dengan pewujudan penempatan orang asli yang memeluk Islam untuk cadangan, ini merupakan satu cadangan yang baik dan namun begitu kita perlu penilaian dan tindakan yang sewajarnya. KKDW dan Jakua ambil maklum terhadap cadangan ini. Seterusnya YB Seputih, boleh saya lanjut ya? Silakan. Okey. YB Seputih membangkitkan tentang syur yang diberikan oleh Suhakam bagi menangani masalah tanah adat di kalangan orang asli. Pelan tindakan hak asasi manusia kebangsaan
merupakan pelan tindakan yang telah dibangunkan berdasarkan acuan Malaysia dan Perlembagaan Persekutuan serta komitmen Malaysia dalam mempertahankan hak asasi manusia di negara ini. Isu hak penentuan kendiri orang asli merupakan isu keutamaan yang dibincangkan bagi melaksanakan kajian sosio perundangan yang menyeluruh tentang konsep pegangan adat, hak-hak dan undang-undang berkaitan orang asli. Untuk makluman yang berhormat, kajian mengenai tanah adat masih di bawah penelitian dan tindakan pihak bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri. Seterusnya YB Gopeng yang ini membangkitkan tentang langkah yang diambil oleh kerajaan bagi memastikan Akta Orang Asli 134 dan lain-lain punca kuasa untuk melindungi hak orang asli diperketatkan. Untuk makluman yang berhormat, kerajaan melalui JAKWA telah beberapa kali mengadakan sesi libat urus bersama masyarakat orang asli sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, di mana perbincangan yang diadakan menyentuh tentang intipati Akta Orang Asli 1954 Akta 134. Antara platform ataupun forum yang digunakan adalah melalui Perhimpunan Bersama Batin, sesi perbincangan fokus grup bersama wakil belia, usahawan serta pertubuhan sosial berkaitan dengan masyarakat orang asli. Platform terbesar yang disediakan oleh kerajaan bagi membincangkan agenda berkaitan masyarakat orang asli termasuklah perkara berkaitan dengan pindaan akta adalah Majlis Perundingan Orang Asli yang menghimpunkan agensi-agensi kerajaan pusat, kerajaan-kerajaan negeri, wakil-wakil masyarakat, orang asli, ahli-ahli akademik, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan serta individu-individu yang berkepentingan terhadap isu orang asli. Sesi lubat urus ini akan diadakan dari masa ke semasa kerana input serta maklum balas yang diperolehi sehingga kini masih kurang menyeluruh bagi merangka satu draft pindaan akta yang komprehensif dan holistik serta mampu melindungi, memperkukuh serta menangani masyarakat besar sebahagian besar isu yang membelenggu masyarakat orang asli sehingga kini. Pada ketika ini, kerajaan sedang dalam proses melantik perunding bagi menjalankan proses kajian terhadap cadangan semakan bagi meminda Akta 134. Proses pelantikan perunding secara terbuka bertujuan untuk mendapatkan sumber, nasihat serta kepakaran yang sesuai agar cadangan pindaan akta yang akan dilaksanakan nanti adalah bersifat menyeluruh, komprehensif serta sesuai dengan cabaran serta perubahan yang akan berlaku. Seterusnya, isu yang berhormat Bakri tadi sebenarnya dah dijawab dalam isu tadi. Dan yang terakhir adalah isu yang dibangkitkan oleh YB Batu Pahat, apakah usaha kerajaan bagi menangani masalah pencerobohan tanah di kalangan orang asli. Untuk makluman yang berhormat, terdapat dua keadaan pencerobohan tanah di kalangan orang asli. Yang pertama, pencerobohan masyarakat luar ke kawasan penempatan orang asli, dan yang kedua, pencerobohan masyarakat orang asli ke atas tanah kerajaan. Usaha utama kerajaan berkaitan kedua-dua situasi pencerobohan tersebut adalah melalui pewartaan kawasan penempatan masyarakat orang asli melalui Akta 134. Pewartaan akan membolehkan kerajaan mengawal dan mengambil tindakan ke atas pencerobohan tersebut. Pewartaan juga akan memudahkan masyarakat orang asli agar tidak tersalah teroka tanah kerajaan kerana telah jelas sempadan kawasan yang mereka yang telah diwartakan. Pada ketika ini, Kementerian melalui JAKWA sentiasa melaksanakan kerja-kerja ukur tanah penandaan sempadan di kawasan penempatan orang asli di seluruh Semenanjung Malaysia bagi tujuan permohonan perwataan tanah. Di bawah rancangan Malaysia ke-12, sebanyak 114 kampung orang asli telah disenaraikan bagi kerja-kerja ukur perimeter untuk penandaan sempadan penempatan dengan peruntukan keseluruhan berjumlah 28 juta. Tuan Yang di-Pertua dah. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang berbahas isu yang menyentuh tanggungjawab KKW dalam perbahasan laporan tahunan dan penyata kewangan Suhakam tahun 2020.
KKW melalui Jakwa akan memastikan hak orang asli sentiasa terbela dan dihormati seperti yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan dan Akta Orang Asli 1954, Akta 134. KKW juga beriltizam memastikan masyarakat orang asli sejahtera dalam pelbagai aspek kehidupan meliputi sosial, ekonomi dan budaya, selaras dengan aspirasi Malaysia Madani yang diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sekian, terima kasih Datuk Yang Bertuah. Yang Berhormat Menteri, saya mengambil ruang ini memandangkan selepas 64, 65 tahun kita merdeka, suara orang asli di hadapan rakyat tidak pernah terdengar sehingga saya dilantik oleh rakyat sebagai Ahli Parlimen Cameron Highlands. Apa yang saya dengar penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri, alhamdulillah saya nak perspektifkan kepada punca kuasa. Terima kasih kerana high time dengan izin Akta Orang Asli itu dipindah sebagaimana yang disarankan, dan saya memohon dengan budi pecara menteri sendiri final draft sebelum dibawa ke dalam parlimen ini, pohon saya diheret sekali melihat perkara itu. Satu. Dua, saya lihat ada wujud kelompongan. Hanya ini boleh diselesaikan dengan pindaan perlembagaan. Apa yang saya maksudkan, perkara 8 sama rata, tapi orang asli diberi kelonggaran pada perkara 8(5)C. Di situ ada sebut kesejahteraan berkaitan tanah. Ya, tanah tersekali. Itu wujudnya Seksyen 7 dan Seksyen 6 Akta Orang Asli. Yes, wujud. Tapi lakuna dan kepincangan di situ, kalau kita lihat jadual 9, tanggungjawab orang asli ada bawah list pertama, pusat, perkara 16 dalam itu. Ya, tanggungjawab kerajaan pusat. Manakala isu tanah diletak di list kedua, tanggungjawab negeri. Lihat Seksyen 6, lihat Seksyen 7, kata putus walaupun federal mewartakan dengan kerjasama kerajaan negeri, bila-bila masa kerajaan negeri boleh tarik. Itu wujud. Apa yang saya nak sarankan, dengan kestabilan politik yang ada 148, saya pohon Yang Berhormat Menteri, saya akan berbincang juga dengan Yang Berhormat Menteri Perundangan untuk pindah perlembagaan, membawa tanggungjawab menjaga orang asli ini ke concurrent list, tanggungjawab bersama negeri dan pusat. Dengan sedemikian, negeri boleh buat enactment tanah berkaitan tanah adat orang asli. Tapi sekarang tidak wujud. Ya. Jadi dengan itu solidified. Benda itu saya percaya yang lepas-lepasnya sesi kerajaan, we don't have that political stability. Ini kita ada 148, 2/3 parlimen. Hanya nak memindahkan itu. Yang Berhormat selalu bangkitkan Ahli Parlimen di Sabah dan Sarawak, perjanjian M63. Ini saya sebagai wakil rakyat yang duduk sebagai timbalan speaker dan tidak ada ruang nak bercakap di sana, memohon jasa baik. Pertimbangkanlah yang itu. Ya. Menjelas sikit. Terima kasih Datuk Yang Bertuah. Menjelas sikit timbalan Datuk Yang Dipertua. Saya kira bukan hanya 148 Yang Dipertua, tetapi seluruhnya 222 perlu memberi secara bipartisan sokongan kepada cadangan timbalan Yang Dipertua tadi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Selangor. Terima kasih. Saya dan kaum saya berterima kasih. Silakan. Datuk Yang Dipertua, saya ambil maklum draft ni nanti, saya percaya Datuk Yang Dipertua salah seorang entiti yang terlibat dalam libat urus nanti. Yang kedua, kita ambil maklum atas perkara yang dimaklumkan oleh Datuk Yang Dipertua. Memang kita dah merasa kekangan, walaupun kita upgradekan ataupun naik tarafkan, mempertingkatkan Akta Orang Asli 154, tetapi perlembagaan persekutuan pun perlu diambil kira. Kita ambil maklum, insya-Allah kita ambil tindakan ke arah kenaan. Baik, terima kasih.
Ahli-ahli yang berhormat, kita terus kepada kementerian yang selanjutnya. Saya mempersilakan Menteri Sumber Manusia untuk menjawab. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya merakamkan ucapan penghargaan terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua kerana memberi izin kepada saya bagi menjawab pertanyaan isu dan cadangan yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat berkaitan laporan tahunan dan penyata kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam tahun 2020. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seramai 3 orang ahli yang berhormat iaitu YB Tenggara, YB Machang dan YB Seputih yang telah membangkitkan pertanyaan dan isu berkaitan Kementerian Sumber Manusia sepanjang sesi perbahasan kali ini. Antara isu yang dibangkitkan, yang pertama isu buruh paksa, yang kedua isu peluang pekerjaan khususnya warga emas dan yang ketiga isu pengurusan keselamatan sosial pekerja gig. Datuk Yang di-Pertua, Kerajaan Malaysia sentiasa komited dalam memastikan majikan-majikan di negara ini menyediakan perlindungan hak pekerja yang sewajarnya selaras dengan Undang-Undang Perburuhan Domestik dan Antarabangsa. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO telah mengklasifikasikan 11 indikator buruh paksa iaitu salah guna kelemahan, pemberdayaan, sekatan pergerakan, pengasingan, penderaan fizikal dan seksual, ancaman dan ugutan, penahanan dokumen pengenalan diri, penahanan ke atas gaji, ikatan hutang, kemudahan pekerja yang tidak sesuai dan kerja lebih masa yang berlebihan. Datuk Yang di-Pertua, berkaitan dengan isu yang dibangkitkan oleh YB Tenggara mengenai penahanan gaji pekerja asing di WRP Asia Pasifik Sdn Bhd dan Top Glove Corporation Berhad, kedua-dua syarikat ini telah didakwa oleh Jabatan Kastam dan Perlindungan Sempadan Negara Amerika Syarikat dengan izin Customs and Border Protection dengan dakwaan menjalankan amalan buruh paksa berkaitan penahanan gaji pekerja. Ini mengakibatkan WRP Asia Pasifik dikenakan perintah tahan pelepasan ataupun WRO pada tahun 2018. Manakala Top Glove Corporation Berhad pula pada tahun 2020. Namun begitu, kedua-dua syarikat telah dikeluarkan dari senarai perintah tahan pelepasan dengan mengambil kira langkah proaktif yang telah diambil oleh syarikat dalam melaksanakan tindakan pembetulan bagi pengurusan pekerja khususnya pekerja asing. Perintah tahanan pelepasan ke atas WRP Asia Pasifik Sdn Bhd telah ditarik balik pada tahun 2020 dan Top Glove Corporation Berhad pada 2021. Selain itu, tindakan perintah tahanan pelepasan juga telah dikenakan ke atas 2 syarikat peladangan iaitu FGB Holdings Berhad bagi tuduhan buruh paksa dan Sime Darby Berhad berkaitan tuduhan buruh paksa dan buruh kanak-kanak. Namun begitu, Sime Darby Berhad telah dikeluarkan dari perintah tahan pelepasan pada tahun ini, tahun 2023. Dan saya ingin maklumkan Dewan Yang Mulia ini yang disebut sedikit oleh Yang Berhormat Arau semalam. Malaysia telah berada di Tier 2 watch list dari tahun 2018 hingga 2020 dalam laporan tahunan Jabatan Negara Amerika Syarikat mengenai pemerdagangan orang, US Tip Report. Namun begitu pada tahun 2021 Malaysia jatuh ke Tier 3 dan kedudukan ini kekal pada tahun 2022. Penurunan ke Tier 3 ini menunjukkan kerajaan gagal mencapai piawaian minimum terhadap usaha menghapuskan pemerdagangan manusia. Penurunan pada tahun 2020 ini adalah pada zaman kerajaan terdahulu. Kerajaan Madani telah merangka dasar-dasar yang efektif dalam memantapkan aspek penguatkuasaan, perundangan, promosi dan kesedaran kepada pemegang taruh serta sistem sokongan kepada mangsa. Ini untuk memastikan kedudukan negara ditambah baik dalam pelaporan pada tahun 2003 dan juga yang akan datang. Datuk Yang di-Pertua, untuk makluman Dewan Yang Mulia, Kementerian Sumber Manusia membuat pindaan terhadap beberapa undang-undang perburuhan bagi memastikan usaha membendung amalan buruh paksa dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan.
Antara undang-undang yang telah dipinda adalah Akta Kerja 1955, Akta 265 yang telah mewujudkan peruntukan baru berhubung larangan buruh paksa dan ianya telah berkuat kuasa pada 1 Januari 2023. Selain itu, kementerian ini akan meneruskan sesi dialog bersama pihak berkepentingan termasuk industri bagi memberi pendedahan terhadap amalan perburuhan yang baik dan bercadang untuk menjemput 2 syarikat yang telah ditamatkan perintah tahan pelepasan bagi berkongsi pengalaman mereka. Kerajaan juga sentiasa berusaha untuk memastikan tidak berlakunya sebarang penindasan ke atas tenaga kerja tempatan dan asing demi memastikan ekonomi negara berjalan dengan lancar. Datuk Yang di-Pertua, berkaitan isu yang dibangkitkan oleh YB Machang, untuk makluman Dewan Yang Mulia, Malaysia diunjurkan mencapai negara tua menjelang 2040. Dengan saiz penduduk warga emas 65 tahun ke atas meningkat kepada 14.5%. Berdasarkan laporan Jabatan Perangkat Malaysia, peratusan penduduk Malaysia di bawah umur 15 tahun juga menurun kepada 23.2% berbanding 33.3% pada tahun 2000. Sebaliknya, peratusan penduduk umur bekerja yang antara 15-64 meningkat kepada 69.5% pada tahun 2022 daripada 62.8% pada tahun 2000. Pada tahun 2019, Kementerian Sumber Manusia menerusi Talent Corp dengan kerjasama Hire Seniors telah menjalankan kaji selidik majikan terhadap tenaga kerja pesara di Malaysia. Jumlah responden kaji selidik ini adalah kira-kira 584 syarikat. Daripada jumlah tersebut, 331, iaitu 56.7%, sedang mengambil pekerja warga emas. Manakala 253 lagi 43.3%, bakinya syarikat tidak mengambil pekerja warga emas. Selain itu, kajian juga mendapati bahawa lebih ramai warga emas yang mahu terus bekerja melebihi umur persaraan mereka kerana komitmen kewangan. Di samping itu, mereka mendapati bahawa sukar untuk mencari pekerjaan baru dan tidak bersedia untuk bersara. Sejajar dengan itu, Kementerian Sumber Manusia melalui Talent Corp pada tahun September 2021 telah menganjurkan bengkel pengambilan warga emas untuk bekerja semula. Susulan daripada bengkel tersebut, Kementerian Sumber Manusia melalui Talent Corp telah merangka inisiatif untuk menyokong penyepaduan semula warga emas ataupun pesara untuk kembali bekerja selepas bersara secara rasmi. Berdasarkan statistik sistem insurans pekerjaan Perkeso dari tempoh Januari hingga 2 Jun 2023, sejumlah 54 orang daripada warga emas telah ditempatkan untuk bekerja kembali. Isu perlindungan keselamatan sosial. YB Seputi bertanyakan tentang pendirian kerajaan mengenai pekerja ekonomi gig dan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk menjaga kebajikan dan melindungi hak asasi mereka. Untuk makluman, ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini, mulai 1 Jun 2017, Kementerian Sumber Manusia telah melaksanakan mekanisme perlindungan sosial khusus untuk pekerja sektor tidak formal seperti pekerja gig. Tujuan akta ini adalah untuk perlindungan kepada individu yang menjalankan pekerjaan sendiri. Setakat ini, jumlah pekerja ekonomi gig yang berdaftar dan aktif mencarum di bawah skim ini mulai Januari 2020 hingga 4 Jun 2023 seramai 449,618 orang. Daripada jumlah tersebut, sehingga 13 Jun 2023, seramai 133,150 orang pekerja gig telah berdaftar dan mencarum di bawah SPS gig. Dan untuk makluman, SPS padanan caruman ini merupakan insentif pembiayaan padanan caruman yang mana orang bekerja sendiri hanya membayar 20%, iaitu sebanyak RM46.60 sahaja daripada kadar caruman RM232.80 dan baki 80% itu, iaitu RM186.20 dibiayai oleh kerajaan. Jadi 80% dibayar oleh kerajaan, 20% itu dibayar oleh pekerja gig itu sendiri. Di bawah bajet 2023, kerajaan telah memperluaskan program bantuan padanan caruman
untuk tiga sektor lagi, iaitu sukan, pendidikan dan ejen. Selain itu, di bawah bajet 2023 juga Kementerian Sumber Manusia telah diberi peranan untuk melaksanakan program Bina Kerjaya pekerja informal gig riders yang menyediakan allowance sebanyak 500 sebulan bagi tempoh 3 bulan kepada gig rider yang aktif menjalani latihan kemahiran untuk mendapatkan pekerjaan stabil dalam sektor formal. Kementerian Sumber Manusia menjadi Perkeso sentiasa berusaha melaksanakan pelbagai inisiatif dan program, dan Perkeso telah melantik ejen korporat. Perkeso juga telah mengadakan sesi libat urus. Perkeso juga telah memeterai memorandum persefahaman dengan syarikat yang berkaitan. Contohnya McDonald Malaysia dengan memastikan semua penghantar makanan McDonald melalui perkhidmatan McDelivery dicarum dengan skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri. Dan juga Perkeso turut mengadakan program seranta bersama pemimpin masyarakat dan kempen kesedaran di seluruh negara. Sebagai penutup, Datuk Yang di-Pertua, akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah membangkitkan pertanyaan dan mengemukakan cadangan kepada Kementerian Sumber Manusia semasa perbahasan. Minta penjelasan. Sebab saya pasal masa berjalan tadi nama saya telah disebut. Berhubung dengan tier 2 kepada tier 3. Yang Ahmad menyebut tadi bahawa kerajaan Madani sedang berusaha. Yang Ahmad, jawapan yang berhormat ni sekarang diperhati di US ya. Kalau kita jawab telah bersedia tak mencukupi. Yang Ahmad kena jawab secara terperinci, apa dia memperdagangkan manusia tu, kes apa? Dia antaranya adalah kes Wang Kelian. Dia jumpa kubur, orang mati ramai. Dan di Thailand dia telah charge 7 ke 11 general yang terlibat memperdagangkan manusia. Tapi kenapa di Malaysia tak dengar berita? Jadi kalau US dengar ada usaha, tentulah dia akan pertimbangkan balik daripada tier 3 naik tier 2. Jadi Yang Hormat, saya minta jawapan yang lebih tegas bahawa kerajaan telah ambil tindakan seperti berikut. Dia kena ada 1, 2, 3. Tapi kalau kerajaan tengah memperbaiki, tak cukup Yang Hormat. Tak cukup untuk mententeramkan orang yang menghukum kita supaya naik balik daripada tier 3 kepada tier 2. Thank you. Terima kasih Yang Berhormat Arau. Ya, kerajaan melalui Kementerian Sumber Manusia, kita akan mengambil kira pandangan daripada YB Arau. Cuma saya mau menekankan tentang kejatuhan daripada tier 2 dan tier 3 itu berlaku sebelum ini. Itu yang saya cuma mau tekankan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Yang Hormat, saya belum puas hati. Yang Hormat sebut bahawa di antara komplain yang terbuka ialah berhubung dengan memperdagangkan manusia yang berlaku di Wang Kelian. Wang Kelian ini melibatkan berpuluh ribu orang yang terlibat. Jadi apakah tindakan tegas pihak kerajaan? Saya tahu benda ini berlaku sebelum ni. Tapi kita tak kira dalam peraturan demokrasi, siapa yang meminta dia kena ambil tanggungjawab. Jadi Yang Hormat, apakah Yang Hormat akan ambil tindakan tegas tentang memperdagangkan manusia, terutamanya insiden yang berlaku di Wang Kelian dan juga kes yang telah disebut beberapa kes yang disebut yang melibatkan perdagangan manusia. Okey, yang pertama kita akan mengambil tindakan yang tegas dan kita akan mengkaji perkara ini dan kita akan keluarkan sor-sor yang berkaitan. Okay. Boleh saya sebenarnya bagi sedikit cadangan. Okey. Sikit saja. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya pasti sama ada Yang Berhormat ada baca yang artikel yang disiarkan dalam Malaysia Kini portal Malaysia Kini semalam dan juga hari ini berkenaan dengan yang mana pengambilan pekerja asing telah pun menjadi salah satu bentuk macam modern slavery, di mana yang wartawan Malaysia Kini itu dia menyamar sebagai seorang yang mau ambil pekerja asing dan kesemua pengalamannya disebut dalam kedua-dua artikel itu. Saya nak minta mungkin kementerian boleh kaji apa yang ditulis disiarkan dalam portal itu dan juga mengambil tindakan yang sewajarnya, kerana apa yang berlaku yang dilaporkan itu memang kami rasa sangat simpati kepada pekerja asing dan juga kami nak tanya sama ada Kementerian Sumber Manusia ataupun Kementerian Dalam Negeri ada ambil tindakan untuk to correct the wrong apa yang berlaku sekarang. Sekian, terima kasih.
Terima kasih Yang Berhormat Seputi. Ya, kita ambil maklum tentang isu itu dan itulah Jabatan Tenaga Kerja kita di semua peringkat memantau perkara-perkara ini supaya memastikan bahawa berlaku pematuhan kepada akta-akta yang kita telah ada supaya isu-isu yang berkaitan tidak lagi berlaku. Tapi yang tentang artikel saya akan cuba dapatkan dan kita akan cuba bincang di peringkat kementerian. Antara isu juga kenapa kita berhentikan pengambilan pekerja asing inilah sebab banyak isu-isu yang berlaku yang kita dapati apabila kita sudah luluskan kota dan apabila sampai di lapangan terbang tidak ada yang mengambil maklum tentang perkara tersebut dan tidak ada majikan pun. Jadi kita terpaksa selamatkan mereka. Ini antara isu-isu yang menyebabkan kita minta supaya ditangguh dulu kelulusan pekerja asing ini sehingga perkara-perkara ini dapat diperbetulkan. Tangguh, sudah ditangguhkan. Okey. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ahli yang berhormat yang telah membangkitkan pertanyaan dan mengemukakan cadangan kepada Kementerian Manusia semasa perbahasan. Saya baru datang airport. Saya tengok ramai orang berbaris pekerja asing datang. Yang mak kita tangguh. Jadi orang ni siapa dia? Tangguh dari segi kelulusan. Tapi yang datang tu bawa dengan beg semua saya tengok. Yang itu yang kita sudah luluskan. Oh, sudah lulus. Sudah luluskan. Okey. Lebih kurang terima kasih. 950,000 gitu. Sakan. Sudah luluskan. Hebatlah kerajaan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Arau. Okey. Okey, dan terima kasih kepada semua dan sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Berikutnya kita persilakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan tugas-tugas khas. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya ingin mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang telah terlibat sepanjang sesi perbahasan laporan tahunan dan penyataan kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam tahun 2020. Khususnya di kalangan ahli yang berhormat yang membangkitkan isu-isu berkaitan Jabatan Perdana Menteri. Secara umumnya, Datuk Yang Dipertua, persoalan perbahasan yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat banyak berkaitan dengan beberapa perkara yang amat mustahak untuk diberikan penjelasan. Dalam ruang masa yang terakhir ini, Datuk Yang Pertua, saya cuba memberikan penjelasan kepada beberapa isu yang dibangkitkan ahli-ahli yang berhormat, iaitu yang berhormat dari Pekan, Tumpat, Pasir Mas dan juga sahabat saya Arau. Terima kasih. Saya rakamkan kepada Yang Berhormat Pekan di atas perhatian bahawa isu permasalah berkaitan pelarian dan pencarian sauka di Malaysia. Isu ini telah lama berlarutan namun langkah penambahbaikan sentiasa dijalankan dari masa ke semasa. Datuk Yang Dipertua, Malaysia bukan negara pihak kepada Konvensyen mengenai status pelarian 1951 dan atau protokol mengenai status pelarian 1967. Walau bagaimanapun, atas dasar kemanusiaan, kerajaan membenarkan pelarian dan permohonan sauka yang mendapat perlindungan antarabangsa melalui pejabat UNHCR di Malaysia untuk tinggal sementara di negara ini. Dasar negara pada masa ini telah menetapkan bahawa mana-mana pelarian dan pemohon sauka yang telah diiktiraf oleh UNHCR di Malaysia akan dibenarkan untuk tinggal sementara di Malaysia sehingga mereka ditempatkan ke negara ketiga atau pulang ke negara asal secara sukarela. Ya. Tanya YB. Terima kasih Tuan Pertua. Yang Berhormat cerita tentang penduduk sementara, tinggal sementara berkenaan dengan pelarian. Yang di Sabah ini bukan lagi sementara, Yang Berhormat. Tahun 70 sampai sekarang itu bukan sementara. Jadi itulah pertanyaan, saya pun sudah bertanya awal tadi kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri, Menterian Luar. Bilakah Malaysia ini mau mengiktiraf dan meratifai Konvensyen Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai pelarian.
1952. Dia bukan sementara lagi, dia sudah tetap sini, sudah beranak pinak pun. Jadi perkataan sementara sana tidak relevan lagi, it doesn't make sense anymore. Persoalan dia, kenapa sebenarnya kita tidak mau ratify Convention Bangsa-Bangsa Bersatu? Itu persoalan dia. Kita tidak boleh mengatakan sementara dan akhirnya mereka beranak pinak, lepas itu pengkalan data pun tidak ada. Seperti mana dinyatakan Yang Berhormat Menteri KDN pada pagi tadi. Tidak ada pengkalan data mengenai pelarian di sini, di Malaysia ini, termasuk pelarian Filipina di Barat Sabah. Terima kasih Yang Berhormat, Yang Amat sangat prihatin. Saya tahu Sabah dan Sarawak Yang Berhormat tiada ada dalam Akta Convention 1951 dan Protokol 1967 Yang Berhormat. Tapi kemungkinan akta Sabah dengan Sarawak mungkin berlainan. Jadi saya ambil ini sebagai satu penjelasan dan ambil tindakan supaya kerajaan Malaysia ataupun kerajaan yang ada sekarang akan mengambil tindakan yang lebih jelas kepada untuk pelarian Sabah dan Sarawak Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Pihak UNHCR perlu melaksanakan tanggungjawab terhadap pelarian dan juga penurunan sauka yang berada dalam negara selaras mandat dan fungsi penubuhannya dan tidak meletakkan beban pengurusan pelarian semata-mata terhadap kerajaan atau komuniti rakyat tempatan. Yang Berhormat Pekan turut membangkitkan langkah kerajaan dalam mengekangkan kebanjiran pelarian dan penjerit sauka ini. Kerajaan telah memberikan penekanan terhadap perancangan dan usaha untuk mengukuhkan peranan kerajaan dalam pengurusan pelarian dan pemenuhan sauka melalui 4 kluster penambahbaikan utama, iaitu mekanisme pengurusan pelarian dan pemenuhan sauka melalui penubuhan jawatan kuasa dan pasukan petugas khas. Nombor 2, penentuan status pelarian untuk meningkatkan keupayaan dan penglibatan agensi kerajaan di dalam menentukan status pelarian yang sebelum ini dilaksanakan secara unilateral oleh pihak UNHCR serta pendapatan pelarian dengan kerajaan. Penguatkuasaan yang ketiga, penguatkuasaan undang-undang kepada pelarian dan pemohon. Sauka penyelaras dan penguatkuasaan dan perundangan bagi pelarian dan pemenuhan sauka yang berada di dalam negara dan juga sistem sokongan sosial hanya kepada pelarian yang berdaftar dengan kerajaan, iaitu penyelarasan pemantauan, bantuan dan sokongan sosial sepanjang tempoh keberadaan sementara pelarian dan pemenuhan sauka di dalam negara terhad kepada hanya pelarian dan berdaftar dengan kerajaan dan pendaftaran dengan kerajaan sebagai persediaan dan ditempatkan ke negara yang ketiga. Tuan Datuk Yang di-Pertua, bagi perincian mengenai pelaksanaan penambahbaikan ini akan dimaklumkan oleh kerajaan dari semasa ke semasa. Peranan dan penglibatan entiti kerajaan, UNHCR dan NGO di dalam negara dan luar negara perlu diselaras dan dikemas dalam isu membabitkan pengurusan pelarian dan pemohon sauka ini. Penekanan akan diberikan terhadap mekanisme pengurusan dan penguatkuasaan yang efisien, dasar-dasar membabitkan kebajikan dan sosial di samping menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Kerjasama di antara agensi keselamatan seperti Angkatan Tentera ATM, Polis Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia dan agensi penguatkuasaan yang lain akan dipertingkatkan untuk menghalang lebih banyak kemasukan parti serta imigran yang membawa dirinya sebagai pelarian ke dalam negara. Kerajaan tidak akan berkompromi, Datuk Yang Pertua, dan akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana warga negara atau bukan warga negara yang didapati bersekongkol dengan ejen-ejen pemperdagangan manusia menyeludup masuk pelarian dan pembunuhan sauka ke negara ini. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan ini sedang mempertimbangkan dan mengadakan suatu perjanjian bersama pihak UNHCR berhubung dengan peranan dan tanggungjawab UNHCR di dalam negara selaras dengan regulasi 428/5 Perhimpunan Agung PBB 1950
tersebut dalam usaha untuk menjajakan semula peranan dan fungsi UNHCR di Malaysia dengan memberikan lebih usaha kepada penempatan semula pelarian ke negara ketiga. Pada waktu ini, kerajaan menggunakan platform pasukan petugas bersama iaitu Joint Task Force antara kerajaan dan pihak UNHCR dalam membincangkan isu-isu pelarian dalam Malaysia. Kerajaan telah menetapkan sasaran untuk rundingan bagi penetapan semula pelarian ke negara ketiga, terutamanya negara-negara yang menjadi negara ahli kepada Konvensyen 1951 dan Protokol 1967. Kerajaan sentiasa menggunakan platform di peringkat serantau dan antarabangsa dan menyeru agar negara-negara yang menjadi negara ahli kepada Konvensyen mengenai status pelarian 1951 dan Protokol mengenai status pelarian 67 untuk melaksanakan tanggungjawab dalam memberikan perlindungan kepada pelarian tanpa mengira asal-usul, etnik, agama dan sebagainya. Sekiranya semua negara ahli dapat memainkan hak dan tanggungjawab seperti mana yang ditemaktub dalam Konvensyen 1951 dan Protokol 1967 tersebut, maka isu pelarian ini akan dapat ditangani bersama dan kemasukan berterusan pelarian dan pemulihan sauka di negara kita dapat diatasi. Dato' Yang Dipertua, sahabat saya yang berhormat daripada Tumpat, Pasir Mas, Arau, masing-masing membangkitkannya. Berhormat dulu. Boleh? Sikit ya. Saya tak seronoklah Yang Berhormat jawab sebab Yang Berhormat kawan saya kalau orang lain jawab saya nak Terima kasih Arau. Tanya soalan dahsyat sikit. Saya tanya ni Muhammad tak jawab tak apa. Yang pertamanya, siapa yang benarkan UNHCR beroperasi di negara ini? UNHCR bila tamat pelarian Vietnam yang terakhir, satu keluarga yang terakhir, mereka dah tamat. Tapi mereka meneruskan tugas mereka itu, siapa bagi kebenaran? Satu. Yang keduanya, kita bukan negara anggota. Negara anggota ialah Filipina dengan Cambodia. Betul. Tetapi malangnya, kita dijadi mangsa, malah kad UNHCR yang dikeluarkan di Indonesia pun dia suruh datang Malaysia. Yang keluar di Filipina pun suruh datang Malaysia. Yang keluar di Cambodia pun datang di Malaysia. Jadi ini menunjukkan bahawa ada sesuatu kekurangan daripada keselamatan yang menyebabkan kad UNHCR ini dikeluarkan. Apakah Yang Berhormat sedar kad UNHCR boleh dibeli di Chowkit, di kedai-kedai di sana dengan harga RM50. Pegawai saya juga telah menyamar menjadi orang asing dan mereka rekat kad UNHCR. Dia buah nama macam-macam lah daripada ini dan dia keluarkan kad. Kad itu boleh dikeluar. Jadi saya dah cakap benda ini dengan begitu lama. Jadi saya minta Yang Berhormat telah ambil tindakan lah. Begitu saja. Akhir sekali Yang Berhormat nak tanya, yang paling penting yang kami nak tunggu ramai-ramai ini, kami nak tanya pencabulan hak asasi manusia kepada ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional. Peruntukan kami dinafikan. Itu saya tak nak Yang Berhormat jawab. Tapi begitulah. Pencabulan hak manusia, hak asasi manusia yang terbesar dalam sejarah negara ialah bila hak ahli-ahli Parlimen dinafikan. Yang Berhormat setuju saya tahu. Tapi tak tahu nak jawab macam mana sebab tak tahulah. Terpulang Yang Berhormat. Ya? Okey, terima kasih. Sahabat saya Arau ni, kawan lama saya. Sebenarnya betul kata Arau ni, kita ni bukan satu negeri yang konvensyen dan juga protokol, tetapi atas keprikemanusiaan. Itu saya katakan tadi, kita tempatkan sementara di negara kita ini atas perikemanusiaan Arau. Saya tahu tadi Arau, saya nak jawab tadi mengenai isu yang the last one Arau, iaitu membabitkan isu-isu iaitu berkaitan peruntukan ahli Parlimen kerana membandingkan jumlah peruntukan dari diterima oleh Suhakam. Datuk Yang Dipertua, kerajaan sentiasa mendukung dasar dan hak asasi di negara ini. Peruntukan pembangunan sentiasa disediakan, Datuk Yang Dipertua, mengikut keutamaan kepentingan negara tanpa mengira negeri di bawah pentadbiran kerajaan atau pembangkang. Peruntukan khas Yang Berhormat Perdana Menteri untuk kuasaan Parlimen hanyalah sebagai penambah dan pelengkap kepada peruntukan di bawah perancangan Malaysia 5 tahun. Penyediaan dan penyaluran peruntukan ini adalah mengikut dasar sedia ada dan tertakluk kepada kemampuan semasa kewangan kerajaan kita. Yang Berhormat Perdana Menteri,
semasa sesi Parlimen waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri MQT pada 7 Mac 2023 turut telah memaklumkan Menteri, perlu ada proses, tunggu dulu, saya ambil ini dulu, ayat ini dulu, boleh tak? Proses perundingan di antara Ketua WIF dan juga Menteri berkaitan sebelum sebarang keputusan berkaitan peruntukan kuasaan Parlimen Pembangkang diputuskan. Saya dimaklumkan bahawa pertemuan telah diadakan, namun tiada sebarang kata putus yang telah dicapai. Menteri, oleh itu atas isu yang sama, Menteri. Menteri, Menteri punya floor. Nanti dia nak menang atau tidak. Okey. Okay, terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Menteri. Tadi berhubung kait dengan soal semalam pun saya bincang kenaan dengan hak asasi. Kita bincang hak asasi orang lain, tiba-tiba hak asasi kami sebagai ahli parlimen dinafikan. Maka kita mengharapkanlah, bukan untuk kami sebenarnya, untuk kita dah cukup, tapi yang pentingnya ialah untuk rakyat yang berada di dalam kawasan parlimen kami. Itulah yang berhormat. Semasa saya telah menghadapi juga semasa dalam pembangkang 22 bulan. Saya juga seorang manusia, seorang ahli wakil rakyat semasa itu. Kita pun tak ada menerima apa-apa yang berhormat. Itu saya kata tadi, penjelasan saya, Ketua WIP sudah bertemu dengan Menteri atas arahan oleh Yang Amat Perdana Menteri kita. Kita bincang dengan baik-baik yang berhormat. Saya faham, bincang baik-baik. Jadi kerajaan persatuan yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berapa kali turut memaklumkan sebarang rancangan dan agenda rakyat harus diteruskan tanpa mengambil kira sebarang fahaman politik kita. Justru saya mohon agar kita bersama-samalah yang berhormat dalam menjayakan sebarang agenda rakyat dan kebaikan untuk bersama. Sekali lagi saya ingin mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih. Boleh saya habis dulu sentin? Okey, boleh. Terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang terlibat dalam pembahasan berkaitan isu-isu yang saya sebut tadi. Sekiranya terdapat sebarang isu pandangan dan tidak sempat saya berikan respon, akan saya susuli dengan jawapan secara bertulis dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan. Sama-samalah kita berdoa agar seluruh cadangan, pandangan, nasihat dan juga kritikan yang berhormat akan dijadikan panduan saya sebagai Timbalan Menteri yang baru dalam mengukuhkan iaitu lagi institusi suahakam di negara ini. Sebelum saya habis, jangan marah yang berhormat. Kita kerja kerjasama lah. Sebab saya betul-betul terperangkap hari ini. Dia bagi yang berhormat jawab, bagilah orang lain jawab. Sedap sikit saya labur. Tapi saya nak beritahu yang berhormat. Sebenarnya yang berhormat saya jawab. Yang berhormat Perdana Menteri sini telah menyebutkan bahawa negeri-negeri yang cakap beradab, ingat tak? Cakap beradab kita akan timbangkan. Mana kata dia dah ambil pertimbangan tu. Dia kata Kedah ni dia kata kurang beradab sebagai contoh. Itu kan menunjukkan bahawa dia kata tak mengira pahaman akan bagi. Ini dah kira pahaman. Sebenarnya minta tolong jawab tu, jangan sebut perkataan tu. Sekarang ni macam ni Muhammad. Kita dah nak geram ni. Nak bagi, elok bagi. Tak mau bagi pun sudahlah, kita lawan di PRN nanti dan insya-Allah kami akan menang dengan dahsyat dan hebat. Orang muda akan berubah menyokong kami. Kamu buat zalim pada kami, insya-Allah kami akan terus doa kepada Allah supaya kezaliman tersebut ditarik dan terbukalah hati anda nak tolong, bukan nak tolong, nak minta hak kami. Yang Mak saya jawab, Yang Mak orang baik ya. Saya jawab, saya nak beritahu supaya semua pihak ingat bahawa jangan melakukan kezaliman dan jangan memperjuangkan hak asasi malam manusia. Ni jangan bazir masa Dewan ni. Nak buat berceramah malam ni jangan bazir masa. Dengan itu sekian terima kasih. Dan kita akan tawan Negeri Sembilan. InsyaAllah Negeri Sembilan bersiap sedia untuk mempertahankan zero. Yang berhormat Arau, Yang berhormat Arau, dah cukup masa. Dan sedemikian, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kita sekarang majlis menjemput Menteri di Jabatan Perdana Menteri
urusan undang-undang dan reformasi institusi. Dipersilakan Yang Berhormat. Terima kasih, Tuan Ketua. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang telah pun mengambil bahagian dalam membahaskan laporan Suhakam ini. Dan saya akan menjawab berkenaan dengan beberapa isu yang ditimbulkan berkaitan dengan Kementerian Bayu. Yang pertamanya, saya ingin merujuk kepada persoalan yang telah pun dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bangi yang telah bertanya berkenaan dengan pelantikan anggota Suhakam. Saya juga ingin merujuk kepada persoalan Yang Berhormat Seputih yang bertanya mengenai apakah garis panduan pelantikan Pesuruhjaya Suhakam. Ini adalah dua perkara yang berkait rapat. Berkenaan dengan pertanyaan Bangi, saya ingin menyatakan bahawa proses pelantikan anggota Suhakam menerusi jawatan kuasa pemilihan yang terdiri daripada Ketua Setiausaha Negara, pengerusi Suhakam serta 3 wakil masyarakat madani ataupun dengan izin civil society. Dalam usaha memastikan pelantikan yang dibuat akan menjadi lebih telus, Yang Berhormat Bangi telah mencadangkan agar pelantikan 3 masyarakat madani tersebut diwar-warkan agar rakyat Malaysia mengambil maklum akan perkara ini. Kerajaan akan mengambil maklum akan cadangan ini yang telah diutarakan dan akan diperhalusi secara kelak. Saya secara peribadinya, Tuan Yang Ketua, bersetuju bahawa adalah penting untuk komposisi ahli-ahli Suhakam termasuk pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa dan sebagainya perlu diketahui ramai agar meningkatkan mutu perkhidmatan Suhakam dan juga proses pemilihan yang telus. Yang Berhormat Seputih telah bertanya mengenai apakah garis panduan pelantikan Pesuruhjaya Suhakam. Yang Berhormat, proses pelantikan bagi anggota Suhakam melibatkan beberapa fasa yang perlu dijalankan dengan teliti. Secara ringkas, perkara ini melibatkan proses pengiklanan secara terbuka bagi pencalonan anggota Suhakam, urusan menerai pendek calon-calon mengikut kriteria yang telah ditetapkan yang dijalankan oleh jawatan kuasa menerai pendek tahap pertama di bahagian hal ehwal undang-undang JPM, dan seterusnya urusan pemilihan anggota Suhakam melalui mesyuarat jawatan kuasa pemilihan anggota Suhakam. Nama-nama yang disenarai pendek kemudiannya akan dikemukakan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebelum diperkenan pelantikannya oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kerajaan juga sentiasa memberi sokongan penuh kepada pelaksanaan aktiviti dan fungsi Suhakam. Dalam hal ini peruntukan tahunan kepada Suhakam adalah tertakluk of course kepada keadaan ekonomi semasa serta peruntukan bajet yang telah dikemukakan oleh Kementerian Kewangan. Yang Berhormat Pasir Gudang telah membangkitkan sama ada pendirian Suhakam untuk dimasukkan di dalam laporan tahun 2021 mengenai proklamasi darurat dan pergantungan parlimen. Untuk makluman Yang Berhormat, laporan tahunan Suhakam 2021 yang akan dibentangkan dalam sidang parlimen yang berikutnya telah menyatakan bahawa Suhakam melalui kenyataan media pada 13 bulan 1 2021 telah menyentuh dan menzahirkan kebimbangan mengenai proklamasi darurat, iaitu antara 11 bulan Januari hingga 1 Ogos 2021.
Antara perkara yang ditekankan adalah ketiadaan proses semak dan imbang terhadap penumpuan kuasa eksekutif kerajaan sepanjang tempoh tersebut. Selain itu, rakyat Malaysia tidak diberikan justifikasi yang cukup jelas mengenai pelaksanaan proklamasi darurat walaupun seperti yang kita tahu terdapat Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP dan pematuhan SOP yang dilihat agak mencukupi pada masa itu untuk membendung penularan wabak COVID tersebut. Dan darurat seharuslah berlandaskan kepada prinsip hak manusia dan ianya tidak patut digunakan bagi tujuan yang lain, Tuan Yang Bertuah, selain daripada menangani wabak COVID-19. Dalam pengetahuan saya percaya bahawa satu tindakan mahkamah juga telah pun diambil untuk mencabar kesahan proklamasi darurat tersebut dan kini dijadualkan untuk didengar di Mahkamah Persekutuan. Sama ada proklamasi itu sah atau tidak. Saya perlu declare dengan izin Tuan Yang Bertuah, declare my interest oleh kerana saya terlibat di dalam kes tersebut semasa sebelum saya mengambil dilantik sebagai seorang timbalan menteri. I have to declare my interest in that, Tuan Yang Bertuah. Silakan declare. Ya. Seterusnya, Yang Berhormat Tumpat juga telah membangkitkan soalan berapakah penyelesaian kes siasatan sendiri. Menteri, sedikit saja Menteri. Berkenaan dengan jawapan yang telah diberikan, ulasan yang telah diberikan mengenai proklamasi darurat. Maksudnya secara tersurat dan tersirat, penjelasan yang diberikan oleh Menteri mengesahkan bahawa Yang Berhormat Paguh ketika itu telah sedikit sebanyak menyalahgunakan kuasa untuk mengisytiharkan darurat. Itu adalah pahaman saya lah, Menteri. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Yang Bertuah. Isu itu memang merupakan satu live issue yang sedang di hadapan mahkamah sekarang. Seperti yang saya telah pun katakan tadi, Mahkamah Persekutuan akan sekarang berdepan dengan isu sama ada proklamasi tersebut sepatutnya dibuat ataupun dilakukan. Jadi dalam memberi satu keputusan berkenaan isu tersebut, sudah tentunya semua isu ini sama ada whether it was properly exercised, the powers to proclaim the declaration were properly exercised in accordance with the powers under the federal constitution. Dengan izin Tuan Yang Bertuah, semua ini akan dihalusi oleh Mahkamah Persekutuan dan kami menunggu satu keputusan dalam masa terdekat. Tapi buat dalam pengetahuan saya, ianya sekarang dijadualkan untuk didengar di hadapan Mahkamah Persekutuan dalam masa yang terdekat. Yang Berhormat Tumpat juga telah membangkitkan soalan berapakah penyelesaian kes siasatan sendiri dan berapa kes yang diselesaikan berdasarkan kepada aduan di Suhakam. Yang Berhormat, dari tahun 2015 hingga 2020, sejumlah 5,440 aduan telah diterima oleh pejabat Suhakam. 58% daripada aduan tersebut telah berjaya diselesaikan, manakala 42% masih lagi di dalam proses siasatan. Majoriti kes yang belum selesai ini adalah melibatkan aduan yang berkaitan dengan isu kewarganegaraan di negeri Sabah. Yang Berhormat Tumpat, Bentong, Raub, Arau dan Bakri telah membangkitkan mengenai berkenaan dengan Akta Suhakam dan sama ada mengenai pindaan, minta maaf, berkenaan dengan Akta Suhakam. Buat masa ini, bahagian Bahayu dalam Jabatan Perdana Menteri dengan Kerjasama Suhakam sedang dalam proses memuktamadkan pindaan kepada Akta Suhakam bagi memantapkan dan memperkasakan Suhakam sebagai satu institusi untuk menegakkan hak asasi di Malaysia. Kerajaan amat komited dalam memastikan pemeliharaan hak asasi manusia di Malaysia selaras dengan peruntukan
yang digariskan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Cadangan pindahan yang sedang dimuktamadkan ini termasuklah perkara-perkara yang berkaitan dengan prosedur pelantikan dan pemecatan Pesuruhjaya serta pemerkasaan peranan Suhakam di Mahkamah. Sekali lagi, Yang Berhormat Tumpat menyualkan sejauh mana dasar Plan Strategik 2021 hingga 2025 untuk perkauman yang dirangka oleh Suhakam. Perkara ini telah pun disentuhkan. Sejauh mana dasar ini digandingkan dengan dasar perpaduan negara? Adakah terdapat umbrella komiti di peringkat kementerian untuk melaksanakan dasar tersebut? Dasar-dasar kerajaan yang sedia ada berkaitan dengan isu perpaduan negara telah pun diambil kira semasa pembangunan plan strategik tersebut. Oleh kerana sudah tentunya plan strategik ini merupakan rujukan yang menentukan hala tuju Suhakam bagi tempoh 5 tahun yang akan datang. Juga Yang Berhormat Tumpat bertanya berkenaan dengan ataupun mencadangkan agar pejabat Suhakam di negeri-negeri lain khususnya berdekatan dengan sempadan dibuka. Pihak Suhakam amat mengalu-alukan sebarang cadangan untuk kerajaan untuk membuka cawangan yang baru di negeri-negeri lain kerana ianya akan dapat membantu meningkatkan akses kepada orang awam kepada Suhakam serta meningkatkan keupayaan Suhakam agar berupaya untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik. Untuk makluman Yang Berhormat, akses kepada institusi hak asasi manusia kebangsaan merupakan salah satu faktor pertimbangan accreditation, iaitu untuk mendapat status A dalam akreditasi semula Pakatan Global Institusi Hak Asasi Manusia Kebangsaan ataupun GANHRI, GANHRI, dan juga kepada pematuhan kepada prinsip-prinsip Paris. Walau bagaimanapun, cadangan ini perlu diperhalusi sewajarnya kerana ianya akan melibatkan kos pengoperasian yang tinggi. Berkenaan dengan isu berkenaan program-program yang telah dihadiri oleh Suhakam di peringkat antarabangsa, untuk makluman Yang Berhormat, di dalam tahun 2020 sejumlah 44 program telah pun yang merangkumi ceramah, mesyuarat, bengkel dan persidangan. Hanya 5 program telah dihadiri secara fizikal. Ini adalah kerana masalah COVID pada masa itu telah pun menyekat kebolehan untuk menghadir secara fizikal. Bagi perkara-perkara yang melibatkan cadangan dan minta maaf. Bagi perkara-perkara yang melibatkan cadangan dan perkembangan skop pemerhatian isu pelajar tahfiz terhadap akses kepada bantuan kewangan dan sokongan pembelajaran, pejabat Pesuruhjaya Kanak-kanak ataupun OCC ataupun the Office of the Children's Commissioner, Suhakam menyambut baik berhubung dengan perkara ini. OCC sebelum ini memberi penekanan khusus berkaitan isu keselamatan pelajar tahfiz dan keperluan kefahaman pelajar kepada pendidikan seksual reproduktif. Kesihatan memandangkan kedua-dua isu tersebut sering dibangkitkan dan juga diadukan. OCC juga pernah mengesyorkan supaya aliran sekolah tahfiz ini mendapat pengiktirafan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sebelum ini dan supaya semua sekolah tahfiz wajib berdaftar di bawah KPM dalam menjadikan pendidikan sekolah tahfiz setara dengan pendidikan arus perdana dan sekaligus membolehkan sekolah tahfiz memperolehi pemantauan sumber kewangan dan sistem kesokongan yang lebih baik. Berkenaan dengan isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jerdlun
yang telah membangkitkan mengenai keperluan pejabat OCC untuk menumpukan aktiviti promosi dan perlindungan selari dengan 4 prinsip teras dengan izin the Convention on the Rights of the Child ataupun CRC. Untuk makluman yang dibetul, 4 prinsip tersebut adalah pertamanya dengan izin non-discrimination, kedua devotion to the best interest of the child, ketiga the right to life, survival and development, dan keempat respect for the views of the child. Berdasarkan kepada 4 prinsip teras tersebut, OCC bersetuju berhubung keperluan memperkasa Majlis Kanak-Kanak Kebangsaan dengan menambah baik keahlian daripada wakil kanak-kanak. Di peringkat OCC sendiri, OCC telah menubuhkan Majlis Konsultasi Kanak-Kanak ataupun CCC yang terdiri daripada 20 orang kanak-kanak yang datang dari pelbagai latar belakang dari seluruh Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak, untuk OCC mengambil pandangan mereka dalam pembentukan rangka kerja dan pelaksanaan aktiviti oleh OCC. Saya akan memendekkan jawapan saya, Tuan Yang Dipertua, memandangkan kesuntukan masa. I'll try to summarize as far as I can. Yang Berhormat Bentong membangkitkan mengenai keperluan Suakam melibatkan dirinya secara aktif dalam jawatan kuasa yang ditubuhkan oleh Parlimen untuk memastikan dasar kerajaan selari dengan hak asasi manusia seperti yang diperuntukkan di bawah prinsip-prinsip Belgrade, the Belgrade Principles. Dalam perkara ini, prinsip Belgrade menjelaskan hubungan antara institusi hak asasi manusia pun NHRI, iaitu Suakam bagi Malaysia dan Parlimen dengan matlamat untuk memperkukuh kerjasama bermula dengan penubuhan dan pemerkasaan Suakam sebagai sebuah institusi yang bebas dan mempunyai accountability melalui Akta Suakam 1999 dan pindaannya, menyalurkan dana yang mencukupi dan pembentangan dan perbahasan laporan Suakam seperti yang telah dilaksanakan di sini. Dalam hal ini, reformasi institusi yang melibatkan Parlimen Malaysia dan Suakam diperlukan bagi memastikan penghayatan kepada prinsip Belgrade tersebut. Dan juga saya boleh dinyatakan di sini bahawa jawatan kuasa select committees adalah juga terbuka kepada mereka untuk memberi peluang kepada wakil ataupun anggota Suakam untuk menjadi ahli jawatan kuasa tersebut agar mempromot the accountability of those jawatan kuasa tersebut. YB Bentong dan YB Seputih juga bertanya mengenai plan tindakan kebangsaan dalam perniagaan dan hak asasi manusia ataupun the National Action Plan for Business and Human Rights, NAPBHR. Tuan Yang Dipertua, pihak kerajaan melalui Bayu JPM selaku sekretariat telah bekerjasama dengan 3 ketua tematik yang telah dikenal pasti sebelum ini, iaitu alam sekitar, buruh dan tadbir urus, yang telah melaksanakan gerak kerja dan yang berterusan dalam memastikan pembangunan NAPBHR yang telah tertangguh disebabkan oleh pandemik COVID untuk diteruskan dengan kadar yang segera. Seperti yang telah dimaklumkan dalam ucapan usul oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, bahawa dokumen dengan izin National Baseline Assessment ataupun NBA bagi NAPBHR ini akan dimuktamadkan dalam masa yang terdekat. NBA bertujuan untuk mengkaji dan meneliti status pelaksanaan dasar-dasar berkaitan hak manusia di negara serta mengenal pasti isu-isu pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, untuk makluman Yang Berhormat, Suakam juga telah dilibatkan
sejak awal berkaitan pembangunan NAP-BHR ini dalam memastikan semua perkara yang berkaitan dengan hak asasi manusia akan dapat diperhalusi dan diteliti sewajarnya. Dengan izin Tuan Yang Bertuah, ada banyak lagi. Saya tak pasti sekiranya. Yang berhormat, jika masa pun saya dah langgar ni. Ya, Jadi saya rasa jika sesuai, Yang berhormat bagi jawapan bertulis. Saya bersedia untuk memberi jawapan bertulis untuk isu-isu lain yang telah pun ditimbulkan yang saya tak sempat cover hari ini. Baik. Tapi saya akan buat secara bertulis. Sikit kalau boleh Timbalan Yang Dipertua, kalau boleh 1 minit untuk saya tanya Timbalan Menteri peluang ini. Boleh Timbalan Menteri? Floor Menteri kalau dibenarkan. Boleh. Apakah kesediaan kementerian dan menteri dan Timbalan Menteri akan segala dapatan dan syur-syur rekomendasi daripada Suruhanjaya yang telah begitu cekal, begitu bergiat, ya, merumuskan satu dapatan? Apakah hanya setiap tahun ditunggu laporan-laporan mereka? Apakah tidak boleh dapatan-dapatan itu hal yang urgent, yang mendesak, segera dapat kita ambil tindakan melalui antara lainnya institusi di Parlimen ini, Timbalan Yang Dipertua, melalui ini yang dikatakan sebagai IPSC atau Jawatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen, supaya sesuai dengan tema dan tajuk perkara itu boleh diangkat dalam waktu yang sesegera, sebab tidak perlu tunggu setahun untuk laporan dibuat dan dibahas secara begini saja. This is not an academic session saja Yang Bertua. Jadi saya minta kalau perkara-perkara ini ataupun syur ini diambil perhatian oleh kementerian yang terbabit, supaya rekomendasi daripada Suruhanjaya jangan ditunggu untuk dimentang hanya tahunan, tapi segera diambil tindakan. Terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat. Saya mengambil maklum cadangan Yang Berhormat tersebut. I think ini adalah satu cadangan yang agak baik, memandangkan pendirian kerajaan sekarang terhadap reformasi institusi juga, dan ini adalah satu cadangan yang akan diperhalusi dengan lebih mendalam dan teliti. Terima kasih. Timbalan Menteri, boleh saya satu soalan lagi? Boleh. Terima kasih Berhormat Timbalan Menteri. Saya ada cadangkan dalam perbahasan saya agar laporan Suhakam ini diwajibkan untuk dibahaskan setiap tahun. Apabila dibentangkan kita bahas. Ini adalah pertama kali kita bahas. Jadi di masa akan datang supaya diwajibkan dibahaskan. Itu cadangkan yang pertama, belum ada respon dari mana-mana kementerian setakat ini. Satu. Yang kedua, saya juga telah bertanya. Laporan Suhakam menyatakan dengan sangat jelas apa yang telah terjadi kepada Pastor Raymond, Amri, Pastor Joshua dan sebagainya. Dan apa sudah jadi itu pun belum ada jawaban. Apakah sebenarnya terjadi kepada orang ini? Dia hilang. Dan apakah jawaban kerajaan terhadap mereka yang hilang ini? Belum ada jawaban. Jadi boleh Yang Berhormat Menteri menjawab. Berkenaan dengan status kekini bagi siasatan kes kehilangan Pastor Raymond Kor dan Amri Cik Mat, seperti yang telah pun dimaklumkan oleh atau sebelum itu, bagi kes Pastor Raymond Kor, kes tuntutan sivil oleh keluarga Pastor Raymond Kor tersebut terhadap PDRM telah dibuat di Mahkamah Tinggi Bahagian Sivil Kuala Lumpur dan juga terhadap beberapa defendant ataupun defendant yang lain. Kes ini telah dijadualkan. Saya percaya ianya pada masa ini sedang dibicarakan di Mahkamah Tinggi tersebut. Dan bagi kes Amri Cik Mat, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 9 bulan 5 tahun ini telah membenarkan permohonan semakan yang difailkan oleh isteri kepada Amri Cik Mat terhadap Muhammad Rusaini bin Idrus selaku responden pertama dan kerajaan Malaysia sebagai responden kedua.
Walaupun terdapat satu rayuan terhadap keputusan tersebut dari kerajaan, saya percaya bahawa pihak KDN ataupun Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti perkara ini dengan lebih mendalam. Itu status terkini berkenaan dengan kedua-dua kes tersebut yang saya mempunyai maklumat berkenaan pada masa ini. Saya akan, seperti yang saya katakan Tuan Yang Ketua, saya akan membuat jawapan tertulis untuk semua isu yang lain. Tuan Yang Ketua, sikit satu isu yang sikit saja. Shah Alam. Berkenaan dengan penghinaan terhadap institusi diraja, Tuan Yang Ketua, saya terpanggil untuk tanya kepada Menteri. Perkara ini telah dibahaskan dan saya percaya Tuan Yang Ketua juga sedar bahawa kita bangga dengan institusi diraja dan perlu melindungi institusi diraja. Kita lihat bahawa penghinaan yang dibuat terhadap kerabat diraja ini tidak diambil tindakan. Dan tidak ada juga, kita lihat bahawa tidak ada juga, walaupun laporan-laporan polis telah dibuat. Kenapa sehingga sekarang, saya ambil maklum bahawa siasatan sedang berlangsung, sedang dilakukan oleh pihak PDRM. Tetapi tuntutan saya adalah sebagai seorang backbencher kerajaan supaya tindakan segera diambil terhadap pihak-pihak yang berkenaan. Datuk Yang Bertuah, dia berkaitan dengan soalan daripada Jelutong. Saya akan hentikan tepat 5.45. Ada beberapa minit lagi saya serahkan kepada Menteri. Yang Menteri nak jawab boleh, jika nak bertulis pun boleh. It's a discussion. InsyaAllah. Itu berkaitan, saya akan membenarkan Shah Alam. Terima kasih, Bapak Menteri. Suhakam ada mencadangkan supaya Akta Hasutan 1948 itu dimansuhkan dan diganti dengan perbaikan kepada akta lain seperti Akta Komunikasi 1998, tidak silap saya. Jadi sebabkan Akta Hasutan ini dia telah gagal untuk menangani isu berkaitan dengan kebencian, ucapan kebencian dan kebencian terhadap kaum, agama dan lain-lain, dan terlibat juga dengan yang disebut oleh Jelutong itu, iaitu untuk tidak menghormati institusi yang lain. Dia menghasutan ini. Jadi apakah pandangan yang Bapak Menteri terhadap saranan daripada Suhakam itu? Terima kasih. Buat masa ini berkenaan dengan laporan-laporan polis yang saya ingat dirujuk oleh Jelutong. Dalam pengetahuan saya, laporan-laporan tersebut masih dalam siasatan. Saya percaya bahawa terdapat statement-statement yang telah pun diambil buat masa ini, dan sudah tentunya isu sama ada Sedition Act itu akan diperhalusi dengan lebih teliti. Ini adalah satu perkara penting yang juga kami akan meneliti dalam masa yang terdekat. Saya rasa Tuan Yang Bertuah itu saja jawapan-jawapan lisan buat masa ini. Yang lain saya akan buat secara tulis. Baik, Yang Berhormat Menteri. Ahli-ahli yang berhormat, selesai sudah sesi menteri-menteri menjawab. Dengan demikian, ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa usul seperti yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri di nombor 1 itu tadi hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju katakan setuju. Yang tidak katakan tidak. Lebih suara bersetuju, usul disetujukan. Ahli-ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguh sehingga jam 10 pagi hari Khamis 15 Jun 2023.